Jadi sempena CIA, saya berada di Shanghai bersama jurukamera Rizal dan juga kru CMG di Shanghai ini, ingin mendapatkan sedikit gambaran dan juga pandangan daripada Profesor Ulung Datuk Dr. Raja Rasya. Jadi Prof, untuk hubungan dagang Malaysia-China, kerana kita tahu juga ia mempunyai impak yang begitu besar kepada ekonomi kedua-dua negara. Jadi apa kepentingan Expo import antarabangsa China kepada Malaysia China? Pertamanya, ia memberi landasan untuk menunjuk peluang yang ada pada bukan hanya industri kecil dan sederhana, tetapi siapa saja yang terlibat dalam rantaian hubungan dagangan dan pelaburan. Inilah peluang-peluang yang ada dan barangan yang dijual dan barangan yang kemungkinan dibesarkan. Seperti Expo ni kadang-kadang dia cuma menunjukkan pattern, kadang-kadang dia akan tunjukkan replika dan sebagainya, bukannya barangan semata-mata. Betul. Supaya kita tahu ini merupakan barangan yang akan muncul dalam 5 tahun nanti dan boleh diguna. Jadi sebuah firma ataupun pelanggan isi rumah boleh mengagakkan sesuatu yang akan berlaku supaya gelagat mereka dirombak untuk menepati bila barangannya itu keluar. Jadi bagi saya Expo ni memang bagus sebab ia membawa pengetahuan pasaran kepada orang ramai, terutamanya mereka yang bakal pembeli, pengguna. Jadi ini merupakan satu caranya kita mengembangkan penjelmaan Expo, barangan Expo tu. Dari ekspor dan juga import antara dua negara. Kita tahu juga China merupakan rakan dagang utama Malaysia sejak 15 tahun lalu dan juga pasaran China begitu luas. Tetapi ada satu kelompok dalam industri kita ini iaitu di kalangan PMKS kita. Kalau kena caranya, mereka mungkin boleh berjaya di negara China dan segala instrumen logistik yang dimahukan oleh pihak SME, PMKS kita disediakan oleh pihak kerajaan. Pinjamannya, ada gerannya, tarifnya dan bagaimana nak menerobos pasaran China. Dan dengan platform seperti Expo inilah mereka boleh belajar, mereka boleh melihat, boleh mencari matching dengan rakan-rakan di negara China. Dari aspek kesedaran SME kita, bahawa mereka perlu melangkaui kerana pasaran kita kecil. Tetapi kalau dapat memasuki pasaran China yang begitu besar ini, pasti mereka akan melonjak ke satu tahap yang lebih baik. Saya terima pandangan yang diajukan oleh Tunku Zafrul. Yang saya pentingkan sebab saya juga kerap menyampaikan pembentangan dalam majlis China ASEAN. Selalunya diadakan dari Nanning, Guangzhou. Dan yang saya maksudkan ni, kalau kita cuma membuka tirai, kita memberi segala kemudahan yang kerajaan sediakan, itu tak cukup untuk mendampingi, untuk mengunjungi industri kecil dan sederhana, kerana sebahagian besar tu bukan dalam talian yang serba tahu. Rantaian tu tak sampai kepada mereka. Kedua, kita dan harus jumlah pun kecil. Dari segi bilangannya banyak. Bermakna dalam perniagaan yang ada di Malaysia, lebih 98% tu industri kecil dan sederhana. Cuma nilai ditambahnya tak banyak. Tak sampai 50%. Tapi yang saya maksudkan di sini yang penting ni, kita harus membawa melalui penginsafan. Kedua, menarik mereka untuk menunjukkan inilah perkara-perkara yang akan berlaku. Dan seperti mana masa kita mengadakan Allahyarham Tun Razak jadi Perdana Menteri, masa tu kita membawa kepada mereka. Kita ada beberapa program termasuk pemindahan teknologi kepada mereka. Umpamanya penanaman padi 2 kali ganda. Kita bawa konsep tu daripada Filipina. IRI, International Rice Research Institute, beras melinjau umpamanya daripada jasmin. Semua itu kita bawa kemudian diguna oleh petani kita. Kenapa pula kita tak berbuat demikian? Kita harus juga sediakan, inilah dana yang ada daripada Bank Pembangunan umpamanya. Kalaulah kita industri kecil dan sederhana nak pinjam, kita beri, tapi mensyaratkan supaya teknologi ini digunakan dan dibenarkan untuk memantau perkembangan mereka, dan kemudian kita buat penilaian semula sama ada dia berkembang atau tidak dan cuba cari sebab-sebab kenapa dia tak berkembang, berjaya, dan kemudian kita membantu mereka. Perkara ini berlaku dalam dekad 70-an. Jadi memandangkan kita ada pengalaman dulu, kita harus berbalik kepada itu. Cuma teknologi sini sekarang ini telah
advance. Sudah maju. Bermakna kita kini menggunakan robot, kita menggunakan drone. Bermakna penanam padi itu dia akan dapat menyiram air daripada helikopter umpamanya, daripada drone. Robot pula yang macam di Taiwan, robot yang memerah susu daripada lembu, membajau. Begitu juga dengan menuai padi dan sebagainya. Jadi bagi saya semua ni bukannya sukar, cuma kita harus sediakan seperti mana kita sediakan farma dulu untuk menghubungkan petani dengan pasaran. Supaya kita hapuskan apa yang Pak Ungku bilang middleman exploitation, penindasan daripada orang tengah. Apa pula kita berbuat demikian sekarang ini? Bagi saya, kita dah ada amalan dulu. Cuma kita harus merombak, mengubah suai supaya suasana teknologi yang telah berubah tu, kita mengambil kira meresapnya. Satu lagi, Prof, berkaitan dengan meningkatkan taraf hidup. Dengan kekuatan ekonomi negara China, mereka menggunakan pendekatan yang begitu progresif dan juga orang kata pun sampai ke sasaran. Mereka boleh meningkatkan taraf hidup mereka, kelompok miskin tegar, miskin mutlak yang Prof gunakan itu, satu tahap yang luar biasa. Tak ada contoh yang lebih baik dari negara China. Mengapa juga di Malaysia, kalau kita boleh meningkatkan taraf petani, pesawar, peniaga mikro kita, yang mereka di kelompok B40, kita selalu merujuk mereka dalam kelompok ini. Tetapi mungkin dengan cara perdagangan baru, pemindahan teknologi, penggunaan AI, menggunakan apa juga kemajuan yang boleh dibagikan oleh China, mengapa tidak kita rebut peluang ini, Prof? Bagi saya ini menggambarkan apakah kita mempunyai dasar-dasar strategi terutamanya yang dapat mengatasi masalah kekurangan koordinasi antara mereka yang mengeluarkan teknologi, membangunkan teknologi dan mereka yang menggunakannya. Di bawah itu. Seperti mana dalam perbincangan saya, juga dalam buku yang akan dilancarkan oleh tuanku nanti, Kamarul umpamanya, Kamarul Azman, pemilik syarikat Aerodyne. Dan mereka cuba berkonseptualisasi, cuba mengembangkan sesuatu drone, lebih menjurus kepada drone, supaya boleh membantu penanam padi. Supaya kini ketergantungan Malaysia padi lebih kurang, kita hanya mengeluarkan lebih kurang 69% saja. Tak cukup. Yang lain kita mengimport. Termasuk juga cabai. Cabai juga kita lebih mengimport. Jadi semua ni melibatkan penanaman khusus intensif oleh golongan yang petani kecil, bukannya mengeluarkan secara besar-besaran. Bagi saya semua ni boleh diatasi kalaulah kita menghubungkan mereka, kita memberi ruang kepada mereka dan juga menginsafkan petani kecil tu. Dan memberi dia keyakinan bahawa kalaulah you terima dapat sokongan seperti di negara Taiwan umpamanya, dia memberi harga tertentu, padi boleh dibeli, terus dibeli, keluar banyak tu dibeli, kemudian dia juga menerima bantuan teknologi. Kini pergantungan dari segi import telah jatuh kurang daripada 10% sekarang. Jadi yang ini pun satu contoh yang bagus sebab ketegangan politik yang berlaku antara Amerika Syarikat dengan China bermakna Taiwan dipaksa oleh Amerika Syarikat supaya kurangkan hubungan dengan China. Ini bermakna sebahagian besar daripada pertanian telah dipindahkan balik kepada Taiwan. Begitu juga dengan perkilangan, pemasangan. Jadi dengan cepat dia dapat menggerakkan ekonominya supaya ketergantungannya menurun. Bagi saya, ruang antara mereka yang memikir, mengatur dasar dan mereka yang menanam di bawah, terutamanya yang ada dampak, yang ada impak kepada golongan kecil dan sederhana, luas sekali. Seperti mana yang berlaku diselesaikan masa Allahyarham Tun Razak dulu. Menarik. Terima kasih, Prof. Dan kita akan dengarkan juga pandangan daripada Yang Berhormat Tengku Zafrul, Menteri MITI kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami berada di Shanghai sempena CIAE ataupun Expo Import Antarabangsa China yang dibawakan oleh CMG, rakan kami di Beijing. Jadi saya mau bertuah hari ini akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri
Pelaburan Perdagangan dan juga Industri MITI. Dan pastinya Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama Esrawani, jauh kami bawakan dari Shanghai ini. Terima kasih Tuan Haji. Datuk Seri, apa signifikan Malaysia dengan CII yang kita jadi Guest of Honor kali ini? Edisi ke-7. Ya, ini edisi ke-7, betul. Dan tak betul juga tadi apa yang disebut, kita juga merupakan Guest of Honor, ya, negara yang dipilih sebagai Guest of Honor. Dan ini sebenarnya kali ke-7 ya, kita participate lah ya di dalam CII ini. Dan bermakna kita daripada mulanya CII ini 7 tahun lepas sampailah sekarang, kita tidak pernah melepaskan peluang untuk menghadiri dan mengambil bahagian dalam CII ini. Tapi kali ini special sikit kerana kita diberi peluang menjadi Guest of Honor, ya, dan Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri hadir dan memberi ucapan dalam pembukaan CII pada tahun ini. Kita ada lebih 68 syarikat daripada Malaysia yang mengambil bahagian, pelbagai sektor, ya, sektor makanan, sektor pakaian, sektor E&E, ya, sektor oil and gas dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, CII ini merupakan satu platform yang penting untuk negara kita untuk mendapat akses kepada pasaran negara China. Ya. Kalau kita lihat perdagangan kita dengan China antara yang terbesar sejak 15 tahun lalu. 15 tahun betul-turut. Betul. Tetapi pastinya ada ruang yang boleh angkat lagi ataupun diperbaiki lagi. Jadi semalam Datuk Seri bersama Yang Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Premier Lee Chiang menandatangani satu lagi MOU yang melihat kekuatan baru dalam BRI. Mungkin Datuk Seri nak jelaskan bagaimana ruang-ruang ini perlu kita ambil peluang sebaik mungkin. Okey, terima kasih. Ya, pada semalam kita ada mesyuarat bilateral bersama-sama dengan Premier Lee Chiang, di mana kita telah berbincang mengenai beberapa perkara, dan pada masa sama selesainya perbincangan dua hala itu, kita ada exchange of documents, ya, iaitu Belt and Road Initiative Cooperation Plan, ya, di mana ini disaksikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita bersama-sama dengan Premier Lee Chiang, di mana kita bersama-sama China bersetuju untuk membuat perancangan yang lebih rapi mengenai BRI dalam beberapa sektor, ya. Satunya sektor infrastruktur, sektor pelancongan, sektor pendidikan, sektor tenaga, dan juga sektor pelaburan dan perdagangan. Kerana kita telah melihat bagaimana sejak menjadi part of BRI ini, banyak projek-projek pelaburan, perdagangan yang telah berjaya di Malaysia. Contohnya ECRL, ya, sekarang ECRL pun is ahead of time, ya, dari segi projek pelaksanaan, garis masa pelaksanaan. Keduanya kita ada Twin Park, Twin City, ya, di Kuantan, betul, MCKIP. Dan pelbagai lagi lah inisiatif-inisiatif yang kita telah berjaya lakukan. Baru-baru ini kita juga pada bulan Jun yang lepas, Premier Lee Chiang hadir ke Malaysia. Ini sebenarnya menyambut 50 tahun. Itu 14 MOU kita tanda tangani bersama-sama dengan syarikat-syarikat China dan juga antara syarikat daripada negara China dan negara Malaysia. Dan ini juga pada masa yang sama, pada hari ini, pada masa ini di Shanghai, Yang Berhormat Perdana Menteri juga sempat untuk berjumpa beberapa syarikat daripada negara China untuk mencari peluang untuk negara kita mendapat pelaburan daripada syarikat-syarikat daripada negara China. Dan pada masa yang sama, untuk negara kita, syarikat-syarikat daripada Malaysia untuk mengeksport ke negara China. Ya. Mengapa China perlu terus menjadi rakan akrab utama Malaysia, Datuk Seri? Ya, tadi seperti disebut tadi, Malaysia dan China ini mempunyai sejarah yang lama. Kita kata 50 tahun, tapi kalau nak lihat ratusan tahun, ya, sejak zaman Kesultanan Melaka, Hang Tuah dan sebagainya. Dan kita memang dari segi sudut perdagangan itu penting, ya. Malaysia memang lokasinya pun strategik, dan kita lihat, ya, sebagai pengurusi ASEAN tahun depan, kita nak kukuhkan lagi, ya,
daripada segi pelaburan, perdagangan, diplomatik dan sebagainya bersama-sama dengan negara China. Dan pada masa yang sama, Yang Berhormat Perdana Menteri telah umumkan yang kita ada ASEAN GCC Summit. Tetapi kali ini kita buat pertama kalinya adalah ASEAN GCC bersama dengan negara China. Dan pada masa yang sama, salah satu economic deliverables kita ialah untuk meningkatkan ataupun menaik taraf perjanjian perdagangan bebas di antara ASEAN dan juga negara China, insyaAllah pada tahun 2025 ini. Ya. Dari pertemuan-pertemuan sempena CII dan juga ketika Datuk Seri bersama Premier Lee Chiang bersama Perdana Menteri, apa ruang yang diberi perhatian terutamanya bagi kita menumpukan bidang E&E, bidang tenaga diperbarui, dan juga kita lihat juga peluang dalam bidang Tibet termaju misalnya. Jadi adakah ini juga diberi penekanan dalam lawatan kali ini bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya, benar. Semua yang disebut tadi adalah isu-isu yang telah dibangkitkan, terutamanya dalam E&E ini sektor semikonduktor, di mana syarikat Malaysia dan syarikat China perlu meningkatkan kerjasama kita untuk memastikan supply chain, rantai bekalan untuk semikonduktor ini terus menjadi kukuh. Kita mempunyai kapasiti untuk memastikan bekalan yang cukup untuk seluruh dunia dari segi semikonduktor, dan China juga adalah sebahagian daripada rangkaian bekalan tersebut. Dan pada masa yang sama kita bercakap pasal talent, ya, TVET, juga dengan dari segi talent untuk kejuruteraan dalam bidang-bidang yang penting, terutama dalam bidang teknologi hijau, tenaga boleh dibarui, dan juga dalam teknologi digital. Di sini besok Yang Berhormat Perdana Menteri akan melawat Huawei contohnya, ya. Dan pada hari ini pun beliau telah berjumpa dengan beberapa syarikat yang berteknologi tinggi dalam sektor semikonduktor, sektor bateri, yang berminat untuk melabur ke dalam negara kita kerana ekosistem yang sudah sedia ada di China dan juga di Malaysia. Ya. Datuk Seri, dalam perang dingin perdagangan antara US, Eropah dan juga China, dan kita lihat negara ketiga mendapat manfaat terbanyak dalam hal seperti E&E dan juga pelaburan-pelaburan untuk memasuki pasaran mereka kerana mereka menghalang produk daripada China terus kerana diberikan tarif ataupun subsidi oleh pihak kerajaan. Adakah itu juga menjadi kekuatan Malaysia untuk menarik lebih banyak pelabur dari China, terutamanya dalam bidang-bidang E&E dan sebagainya, untuk menjadikan Malaysia sebagai hub mereka? Dalam masa yang sama, kita mengangkat katakan talent ataupun ruang pelaburan antara pelabur Malaysia dan juga pelabur China. Ya. Apa yang berlaku sekarang yang perang dingin ini sebenarnya juga perang teknologi, ya. Tech war. Dan oleh itu kita perlu memberi fokus kepada kekuatan Malaysia dalam sektor ini. Dan pada masa sama, seperti yang Yang Berhormat Perdana Menteri selalu sebut, kita adalah sebuah negara yang berkecuali. Kita rakan semua orang. Kita rakan dengan semua. Kalau tengok dari segi perdagangan bebas, perjanjian perdagangan bebas kita dengan semua negara, dengan banyak negara-negara yang kita pun baru saja dapat menjadi rakan partner, ya, dalam BRICS. Pada masa sama kita juga dalam CPTPP, kita juga dalam RCEP, kita juga dalam IPEF, kita juga dalam APEC, kita juga di dalam ASEAN dan sebagainya, ya. Dan oleh itu kita perlu mempunyai kapasiti untuk menerima realignment rantai bekalan ini, supaya negara-negara lain dapat melihat Malaysia ataupun syarikat-syarikat lain dapat melihat negara Malaysia sebagai satu negara yang selamat untuk mereka melabur, kerana kita berkecuali dalam pendirian kita berkenaan isu-isu yang kita tidak ambil position lah. Tapi pada masa yang sama kita perlu berhati-hati, ya, kerana memanglah ada tekanan, tekanan dari segi yang disebut tarif lah, dan kalau itu kita perlu juga objektif dan pastikan apa kita lakukan itu adalah betul-betul menunjukkan yang dapat
limpahannya adalah ekonomi Malaysia dan juga rakyat Malaysia dan juga syarikat Malaysia. Ya, Dato' Sri, ada cerita pasal BRICS tadi. Adakah ini juga diberikan tumpuan dalam lawatan kali ini antara Malaysia dan China? Ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengucapkan terima kasih kepada China kerana memberi sokongan untuk Malaysia menjadi ahli BRICS, dapat menjadi partner kerana China adalah salah satu negara pengasas dan juga ahli BRICS. Disebut bagaimana kita pada masa sama Malaysia juga sebagai pengerusi ASEAN memberikan komitmen untuk memastikan ASEAN dan Malaysia terus memperkuatkan lagi hubungan bersama dengan negara China. Menarik. Dalam kita melihat peluang Malaysia di China, kadang kita lihat ruang terbuka luas untuk peniaga dari Malaysia, terutamanya dari PMKS kita, usahawan kita. Kita biasa dengar durian memang laris ada durian juga di ini. Tetapi bagaimana kita perlu enhance capacity PMKS kita, terutama di kalangan SME kita, merebut peluang ini. Kalau China dengan Premier Li Qiang semalam pun ketika kenyataan bersama Perdana Menteri, mereka membuka tangan yang luas untuk membawa lebih banyak produk Malaysia, bukan hanya durian. Bagaimana ini kapasiti diangkat oleh misalnya Matrade kita dan sebagainya. Ya, Matrade perlu memainkan peranan, betul. Juga dengan agensi-agensi yang berkaitan yang lain, Kementerian MAFI, Kementerian KUSKOP, semualah kita MARA. Kita semua kena bekerjasama. Agensi kita halal Halal Development Corporation, MIDA. Semua kita kena ada satu approach yang whole of government approach bersama-sama. Bukan silo lagi itu. Tidak boleh silo. Kerana ini satu masalah yang besar, 1.4 bilion rakyat negara China. Dan pada masa yang sama, kita sebagai kerajaan perlu memastikan kita facilitate. Apa keperluan facilitate? Satu ialah dari segi akses kepada market. Itulah CII ini satu, kita ada ekspor di Nanning, macam-macam ni macam-macam macam expo di China ni. Dan pada masa yang sama kita perlukan sokongan dari segi kewangan. Kerana PMKS ni memerlukan kemudahan kewangan untuk mereka mengekspor, dan juga pengetahuan daripada segi capacity building. So ini tiga, kalau kita dapat memastikan kerajaan membantu, bank pun bantu, pasaran tu kita buka, kerana daripada sudut G2G sudah kuat. Dah kuat. Dato' Sri, mungkin ini soalan terakhir saya berkaitan dengan bagaimana CIE perdagangan Malaysia-China untuk bergerak ke hadapan. Tetapi pastinya kita ingin melihat peluang Malaysia itu diambil kesempatan oleh para usahawan kita, para syarikat pelabur DDI kita dan juga daripada PMKS kita, supaya apa yang dilakukan oleh Dato' Sri, tim Matrade, MIDA, Dato' Sri Anwar sebagainya, ini G2G dah betul akrab dah. Tetapi ruang di bawah itu perlu, vacuum itu perlu diisi oleh pemain-pemain industri dan sebagainya. Ya, kita memang betul kerana kita ada satu ada FTA dengan negara China pun ada ASEAN FTA dengan RCEP pun dengan China dan sebagainya. Kita perlu memastikan yang syarikat-syarikat kita tahu bagaimana nak gunakan akses ini, daripada segi tarif, daripada segi akses kepada market dan sebagainya, kepada pasaran. Dan saya nak merayulah kepada syarikat-syarikat di luar sana, syarikat-syarikat Malaysia, terutamanya mereka yang boleh mengeksport ke luar negara untuk menggunakan peluang ini. Kita pun ada grant dan sebagainya untuk membantu, terutamanya syarikat-syarikat yang qualify lah untuk mengeksport produk-produk kita. Dan pada masa yang sama kita boleh memberi nasihat untuk syarikat-syarikat PMKS kita di sektor mana yang mungkin memerlukan sokongan yang lebih daripada kerajaan ataupun daripada bank-bank kita. Dan pada masa yang sama, kawasan mana di negara China ini besar. So dia boleh bukan senang nak navigate. Kerana kita ada pejabat Matrade dan MIDA dan MITI di negara China. Kita boleh bantu. Jadi jangan melepaskan peluang di sini. Hubungilah pejabat Matrade dan juga pejabat MIDA kita di negara China. Pengalaman Dato' Sri lah berurusan dengan pegawai-pegawai kerajaan China. Adakah diplomasi durian itu lebih mudah berbanding di atas table secara serius pakai kod katai ataupun dengan durian, dengan mangosteen ataupun dengan kita punya nasi lemak? Adakah itu juga yang dilihat sebenarnya secara casual itu?
Malam yang Pak Mohamad dan Perdana Menteri kita kata bila membawa Pemili Chang melawat pavilion kita, ya. Dia kata PM kata yang paling dia Pemili Chang berminat masa dalam melawat pavilion kita ialah booth durian kita. Memang durian diplomasi ni memang works lah, powerful and memang it's real. Memang semua Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang mengekspor durian yang terbaik. Ya, berbanding dengan negara-negara lain lah. Lepas tu bolehlah susul dengan perjanjian lain. In fact, ini kali pertama kita boleh mengekspor durian segar. Ya, dan durian segar ini memang sudah lama ditunggu oleh pembeli-pembeli atau peminat durian di sini. Mereka tak boleh lawan lah dari negara-negara ASEAN yang lain. Mereka cuba juga tanam di Hainan. Oh, dia cuba? Jaya ke? Satria ada bicara lebih lanjut lah. Nanti saya check. Because tropical punya climate tu lebih dah berbuah dah? Ada saya rasa, tapi mungkin kita dapat info lebih banyak lagi. Mungkin rasa tak sama lah kot. Kena try ni. Okey, terima kasih. Mungkin ada pesanan akhir? Tak ada. Okey, terima kasih Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Dr. Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri. Jadi terima kasih atas masa yang diberikan dan pastinya banyak perkara yang kita dapat angkat dari perbincangan saya bersama Datuk Seri pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum. Jumpa lagi.